Ayah Akish dia seorang yang pemalas. Dia tak bekerja, dia 24 jam main game. Siapa pun ayah awak tak kira kejam macam mana undang-undang, tak perlu kau buka aib ayah kau. Di depan orang pergi je ikut undang-undang. Buka aib ayah kau, ini bukan aib tau. Sampai hati bapak dia buat dia macam tu, guys. Aku sumpah tak sangka budak kecil macam tu boleh diperlakukan oleh bapak dia sendiri, guys. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so seperti yang korang tengok dekat tajuk kita hari ni, kita nak cakap pasal Puteri Balqis ataupun lebih dikenali sebagai Akish, guys. Thank you, Papa. Welcome. So guys, siapa je tak kenal Puteri Balqis ni? Seorang pelakon cilik wanita yang berlakon dalam hampir semua filem waktu kita kecil-kecil dulu, guys. Akish ni juga pernah menang award pelakon wanita terbaik waktu dia umur 7 tahun, guys. Pemenang bagi kategori pelakon wanita terbaik drama ialah Puteri Balqis. Yang salam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang bagi Akish menang malam ni. Korang umur 7 tahun korang buat apa? Punyalah hebat budak ni dan sampai sekarang dia masih bergiat aktif berlakon, guys. So pendek kata, Akish ni memang very talented dalam bidang lakonan daripada kecil sampailah sekarang, guys. So dulu pernah menggempakan pasal dia ada penyakit kanser dan banyak gila kontroversi pasal pelakon cilik ni, guys. Tapi baru-baru ni dia ada buat pendedahan pasal bapak kandung dia dekat podcast Bros Gang TV, guys. Ayah Akish dia seorang yang pemalas. Dia tak bekerja, dia 24 jam main game. So pada awalnya cerita dia memang normal. Dia cerita pasal kehidupan dia dengan mak dia, kehidupan waktu dia homeless, waktu dia meniaga, buat buku dan macam-macam lagi, guys. Sampailah ada satu part ni dekat hujung-hujung podcast tu, dia ada reveal something, guys, pasal bapak kandung dia sendiri, guys. And dia tak pernah ambil tahu kalau rumah dah bayar, kereta dah bayar. Dia tak bekerja langsung. Kalau korang tengok podcast tu, guys, memang sangat-sangat menyedihkan. Sedih gila lah. Time dia cerita tu, dia shaking tau, guys. Dia sendiri cakap dia tak pernah dedahkan benda ni dekat mana-mana tempat, guys, selain daripada Bros Gang TV punya podcast. So, siapa sangka pelakon cilik macam ni dibesarkan dalam keadaan yang sebegitu rupa, guys. Kalau korang ingat lah, dulu pernah juga ada kontroversi pasal penceraian mak bapak dia dan dikatakan bapak dia macam ada buat something dekat mak Akish ni, guys. Dan waktu tu memang viral gila pasal cerita Akish ni dan keluarga dia, guys. Hari ni kita nak tengok sendiri Akish sendiri cerita pasal bapak kandung dia, guys. Apa yang bapak dia buat memang very traumatizing. Dia akan buka pon kuat-kuat for all his friends to hear, and then dia akan gelak macam tengah tengok kartun. Boleh trauma weh childhood dia lepas dia cerita apa yang bapak dia buat dekat dia daripada dia kecil, guys, sebelum mak bapak dia bercerai. So dalam podcast tu, Puteri Balqis dia cerita macam mana bapak dia buat dekat dia daripada dia kecil, daripada dia umur 5-6 tahun sampailah mak bapak dia bercerai. Bila kita dengar cerita Akish ni, sumpah memang geram gila dengan bapak dia, guys. Sumpah aku rasa macam tak patutlah bapak dia buat macam tu. Sebab benda ni bukan main-main tau, guys. Kau bayangkanlah budak kecil umur 5-6 tahun dah lalui macam-macam benda yang sangat-sangat menjijikkan, guys. So aku tak nak tambah cerita apa yang dia cakap. So kita akan sendiri tengok podcast yang dia hadiri dekat Bros Gang TV, guys. So jom kita tengok. Dia seorang yang pemalas. Dia tak bekerja, dia 24 jam main game. Main game? Ya, main game. 24 jam main Dota, whatever, all that shit. And dia tak pernah ambil tahu kalau rumah dah bayar, kereta dah bayar. Dia tak bekerja langsung. Dan dia tak pernah ambil tahu untuk didik Akish in any sort of education. Dia tak kisah pasal benda-benda tu. Dan bila kita orang minta, mak Akish minta, bang tolonglah ajar Akish baca Al-Quran, dia akan macam, kau nak aku ajar kan?
kita orang dua kena sepak. Kena sepak? Bapak dia sendiri sepak dia guys. Mak dia suruh, bapak dia ajar Al-Quran, belajar agama, ajar dekat Balqis ni, sekali kena sepak. Ya, benda tu memang throughout all the years memang biasa. Benda tu akan menghantui Akish lah. And then dia sebenarnya pasal pukul tu, ya benda tu stick dengan Akish. Tapi apa yang paling patah bila Akish fikir balik, bila keluar dengan kawan dia dekat kedai mamak. Tapi kedai mamak tu Okay, cerita ni memang sumpah macam, ya Allah, bapak dia geram ni aku dengan bapak dia. Dah nak tutup, dia akan buka pon kuat-kuat for all his friends to hear. And then dia akan gelak macam tengah tengok kartun. And then dia akan macam, curah Akish tengok sekali. Masa tu Akish umur berapa? Dia suruh Akish tengok sekali dengan kawan-kawan dia. And dia gelak-gelak macam tengok kartun. 5 years old. 5 years old, 5 tahun. Ya, dan dia bila mak sakit, kecil dia tak kisah, dia akan masturbate dekat tepi. Fuck. Yes, kalau dalam kereta ke apa, dia akan masturbate depan kita orang. Kalau masuk Masturbate. Korang tahu kan masturbate tu apa? Okay, budak kecil tak tandas. tahu lah. Kalau saya tengah mandi, dia akan terus masuk. Dan dia cara dia manipulate sebab dia angel. Dia sangat angel. Daripada muka dia ke perangai dia depan orang, dia sangat angel. Orang takkan. Ya weh, kalau korang tengok kan, bapak dia punya macam pernah keluar lah video bapak dia cakap bagi pihak Akish ni. Nampak memang bapak dia baik weh. Tahu yang dia cium saya, yang dia raba saya. Dia bila saya tengah belajar, dia akan bawa marah. Dia akan suruh masuk dalam bilik. Dia tutup pintu. Dia akan buat buka belt dia. Tapi sebenarnya dia nak cangkung, dia nak raba saya. And then dia banyak benda yang dia buat mak saya kena tanggung sampai sekarang. Dulu kita orang ada kereta. How come? Dan kereta tu atas nama mak saya. Dan macam mana dia boleh sanggup buat kat anak sendiri? Dia jual kereta tu. Akish ada waktu tu memang ramai India Cina waktu tu keliling kereta tu. Kita orang confused macam kita tu kena tarik, tapi kenapa dapat 5,000? Kena apa? Dapat 5,000. Okay. And then lepas tu Akish baru tahu yang dia, kawan dia cat balik kereta tu warna kuning and then buat untuk samun. And then okay, dah cukup lah weh. Macam kesian gila dekat Puteri Balqis Tak sangka dulu dia berlakon 5-6 tahun. Nampak macam best gila tengok dia berlakon. Tapi rupanya di sebalik kehidupan berlakon dia tu, dia punya real kehidupan dia tu macam tu guys. Aku tak sangka budak yang aku tengok masa kecil-kecil tu rupanya ada kisah gelap. Kisah gelap lah orang kata yang benda ni. Dia boleh katakan kisah gelap di sebalik kehidupan dia guys. Padahal aku masa kecil alhamdulillah cukup makan, pakai cukup semua. Dibesarkan dalam didikan agama yang cukup. Tapi tak sangka budak. Sumpah tak sangka gila weh. Kesian gila kat dia. Lepas tu guys, ni aku nak cerita kat korang dekat Facebook, diorang kan macam viral-viral kan semua ni kan. And then masuklah dekat Facebook. Dekat Facebook ada netizen yang respon pasal isu ni guys. Tapi cara diorang respon memang sumpah menyakitkan hati gila. Diorang seolah-olah macam victim blaming Akish tau. Diorang salahkan Akish. Kenapa Akish buka aib bapak dia ni guys. So jom kita tengok komen-komen dekat Facebook yang bakal menyakitkan hati kita semua guys. So jom kita start. Okay, so Balqis ataupun Akish, dia share dia kena abused by her biological father since she was a kid. When she come out with her story, this said membuka aib, memalukan ayah, tak ada didikan ataupun belajar agama, dan banyak yang sokong Akish ni untuk diam. Adalah wanita guys, perempuan diorang tak ada dekat tapak kasut kaki Akish, and then diorang boleh komen macam ni. Dia cakap tak kena, seluruh dunia tahu terperinci ceritanya, cerita tempat yang sepatutnya. Bukan viral macam ni, buka aib sendiri. Ada yang marah bila aku tulis macam ni.
Sepatutnya tak boleh buka aib siapa pun, termasuk diri sendiri. Ujian untuk awak, Akish, awak kena kuat. Jangan tinggal Allah. Sejahat apa pun kita solatlah, lama-lama awak akan tenang. Siapa pun ayah awak, tak kira kejam macam mana undang-undang, tak perlu kau buka aib ayah kau. Di depan orang pergi je ikut undang-undang. Buka aib ayah kau, ini bukan aib tau. Ini dah kira jenayah. Sebab benda ni melibatkan orang lain. Faham tak? Kalau aib tu kita buat dosa sesama kita sendiri. Faham tak? Dengan diri kita sendiri. Kau ceritalah perkara buruk ayah kau tu dekat balai polis. Kenapa kau cerita dekat umum? Kau dah besar kan? Boleh fikir. Aduhai, memalukan kenyataan kau ni. Benda dalam kaya mak bapak kau pergi ceritakan. Astaghfirullahaladzim. Aku tak faham tu lah korang ni. Takkanlah aib dengan jenayah pun korang tak boleh nak bezakan. Dah tua kot. Geram pula aku. Okay, so ini adalah macam diorang respon balik. Dia cakap, aib peribadi kita kena simpan. Contohnya macam kita tak solat. Okay, itu aib. Bilik kita tak bersih. Kebersihan diri kita tak jaga. Itu aib. So, aib menganiayai orang lain kita kena spill. Sebab dia dah melibatkan orang lain. Contohnya, hutang tak bayar, membuli, manipulasi ataupun menyiksa haiwan. Itu bukan aib guys. Ini dah kira jenayah. Sebab dia buat dekat anak dia sendiri guys. Bukannya dia buat dosa sesama dia sendiri. Dekat diri dia sendiri. Tak faham aku, tak faham. Budak tu dah time tu kecil lagi. Dia tak boleh nak express, dia tak boleh nak bagi tahu orang lain. Lepas tu korang boleh cakap macam tu je. Di manakah akal yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah Tuanku, apapun kita doakan yang terbaik. Semoga Akish tabah menghadapi segala ujian dalam hidup dia. Dan semoga Akish dapat mengambil tindakan yang sepatutnya guys. Okay, so apa pendapat korang? Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe guys. Jaga diri and always stay safe. Bye!